Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah drama, filem misteri, thriller dari 2018 berjudul Searching. David Kim mencipta akaun pengguna baharu untuk anak perempuannya Margot dan mengambil gambar bersamanya dan isterinya Pam. Apabila Margot semakin membesar, foto dan video mengekalkan kepunyaan keluarga itu. Kenangan gembira sedang dimuat naik di YouTube atau fail yang berbeza. Akhirnya Margot bermula mengambil pelajaran piano dan David kemudian membelikannya piano supaya dia boleh berlatih dengan ibunya setiap hari. Suatu hari, Pam mendapat tahu bahawa dia menghidap limfoma. Keluarga melakukan yang terbaik untuk melawannya, tetapi ia tidak berjaya dan dia berakhir di hospital. Margot mencipta acara pada kalendarnya dan menamakannya Ibu Pulang ke Rumah. Di hospital, Margot bermain melodi sedih pada piano mainan, manakala ibunya yang pucat hampir tidak mampu tersenyum. Maka Pam meninggal dunia meninggalkan anak perempuannya dan suami untuk mengambil gambar sendiri pada hari pertama Margot di sekolah menengah. Windows XP dikemas kini kepada Machos dan David menghantar mesej kepada anak perempuannya. Seorang bapa yang tidak begitu gembira meminta FaceTime dan menegur anak perempuannya kerana melupakan sampah. Dia juga bertanya tentang keberadaan dan rancangannya. Margot mengatakan bahawa dia akan terlambat kumpulan kajian BO-nya dan menutup telefon sebelum David boleh bertanya tentang finalnya. Dia masih meneruskan melalui mesej dan dia mengakui tidak melakukannya dengan baik tetapi masih akan lulus. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. David menyatakan bagaimana bangga dia dengan anak perempuannya dan dia menaik bahawa ibunya akan bangga juga, tetapi memadamkan bahagian terakhir. David sedang menyemak imbas berita sambil mendengar muzik santai, apabila dia mendapat video panggilan daripada abangnya Peter. David menyertai panggilan dan dia disambut dengan POV periuk memasak. Abangnya cuba membuat resipi yang merupakan kepakaran Pam, kimchi gumbo. David berkata bahawa dia akan mencari resipi itu tetapi dia pasti bahawa tidak ada periuk di dalamnya, merujuk kepada simpanannya yang dia tinggalkan di kaunter berhampiran bahan-bahan lain. Peter meletakkan balang oregano itu dan apabila Daud bertanya tentang penggunaannya, dia cepat-cepat menukar topik. Semasa David menyemak imbas fail Pam mencari resipi, Peter bertanya kepadanya tentang Margot dan bagaimana hubungan bapa anak perempuan mereka. Tepat ketika Tuan Periuk hendak mengorek soalan peribadi lagi, loceng rumahnya berbunyi dan dia terpaksa mengingatkan David untuk menghantar resipi secepat mungkin sebelum menamatkan panggilan. Semasa mencari resipi, Peter terjumpa video Pam membuat kimchi gumbo dengan anak muda Margot. Menimbulkan semula perasaan sedih dan sedih membuatkan David menyembunyikan video itu daripada hasil cariannya. Semasa tidur, David terlepas 3 panggilan daripada Margot. Apabila dia bangun keesokan harinya, dia cuba mencapai anak perempuannya melalui masa bersemuka, panggilan telefon dan teks tetapi tidak berjaya. Pada pukul 3 petang masih tiada jawapan daripada Margot dan selepas mesyuarat kerjanya, David akan menghantar teks kepadanya apabila dia menyedarinya Margot telah meninggalkan komputer ribanya di rumah yang sangat berbeza dengannya. Dia meninggalkan mail suaranya yang lain semasa yang dia sedar bahawa hari ini hari Jumaat dan dia biasanya berada di kelas pianonya pada masa ini. Dia memanggil pengajar pianonya meminta untuk bercakap dengan anak perempuannya tetapi dia keliru, sejak Margot telah berhenti menghadiri 6 bulan yang lalu. Terkejut dengan ini, dia menatal perbualannya dengan Margot yang terdapat gambar David meninggalkannya wang untuk pelajaran piano dan Margot berkata sesi itu berjalan lancar. Bapa yang bimbang menelefon sekolahnya yang memberitahu bahawa Margot tidak hadir ke kelas pada hari itu. Dengan cemas, dia menghantar mesej kepada abangnya yang mencadangkan bahawa dia mungkin telah meninggalkan sekolah untuk pergi melancong dengan rakan-rakannya dan bahawa David harus bertanya kepada mereka tentang keberadaan anak perempuannya. Tidak tahu mana-mana rakannya, David mencari akaun media sosial Margot tetapi semuanya tertutup. David log masuk ke komputer lama keluarga melalui sesi Pam. Dia telah menyimpan kenalan rakan sekolah menengah Margot dalam buku alamat. David mendial nombor rumah Ishak dan ibu mengangkat serta merta mengenali Encik Kim. Ibu Ishak memberitahunya bahawa ia mungkin masalah penerimaan sejak anak lelaki dan rakannya pergi berkemah dan Margot pasti dijemput dan bahawa mereka akan kembali keesokan harinya. Bapa yang marah melemparkan tantrum melalui panjang teks tetapi akhirnya memadamkannya dan hanya meminta Margot menghubunginya sebaik sahaja dia mendapat sambutan.
Keesokan paginya Ishak menelefon David dan mengatakan bahawa Margot tidak pernah muncul dalam perjalanan itu, dan tidak bertindak balas apabila dia cuba menghubunginya sebelum berlepas. Dan itu adalah bendera merah terakhir yang David perlukan untuk memfailkan laporan untuk anak perempuannya yang hilang. Tak lama selepas itu, Detektif Rosemary Vick menghubungi David mengatakan dia telah ditugaskan untuk kes anak perempuannya. Dia bersimpati dengannya, menjadi ibu bapa sendiri dan memintanya untuk memberinya gambaran yang lebih baik tentang bagaimana peristiwa itu berlaku. Semasa detektif sedang membuat rekap masa kehilangan Margotine, David sedang mencari detektif Rosemary Vick dan dia membuka 3 pautan berbeza, satu video tempat dia diberi anugerah, halaman Facebooknya yang menunjukkan dia mempunyai seorang anak lelaki, dan artikel tentang dia membina klinik pemulihan bersama bekas banduan. David membuka komputer riba Margot dan cuba log masuk ke Facebooknya, tetapi kata laluannya tidak disimpan jadi dia mengklik pada terlupa akaun. Kod dihantar ke emailnya yang dia tidak boleh masuk sama ada, jadi dia menghantar kod lain ke email pemulihannya, yang dia buat supaya dia berjaya masuk. Dia kemudian melihat senarai rakan Facebooknya dan memanggil salah seorang daripada mereka. David bertanya kepadanya soalan seperti kali terakhir dia melihat Margot dan di mana dia berada malam dia menghilang dan mencatatnya ke dalam hamparan. Dia menunjukkannya kepada detektif, yang meminta David mengemas kininya jika dia mengetahui apa-apa dan juga berkongsi hamparan dengannya. Jadi David mula memanggil 289 rakan Facebook Margot satu demi satu, bertanyakan perkara yang sama kepada mereka soalan. Selepas beberapa panggilan dengan sembang dan kenalan Margot baru-baru ini, dia sedar bahawa anak perempuannya tidak mempunyai kawan sejati dan dia mengasingkan diri pada kebanyakan masa. Selepas melalui 2/3 daripada senarai rakannya tanpa mempelajari apa-apa yang berguna, David menyuarakannya kekecewaan kepada Peter, yang mencadangkan untuk melihat rakan dan aktiviti luar taliannya. David melihat fail sekolahnya dan menghubungi Abigail, gadis yang menjadi hos kumpulan belajar di rumahnya malam itu. Dia mengatakan bahawa ia berakhir pada pukul 9 malam dan Margot telah pergi pada masa itu. Dia juga menguatkuasakan fakta bahawa Margot seorang penyendiri dan banyak menggunakan Tumblr. Semasa dia menyemaknya, dia menerima email daripada detektif yang berkongsi trafik rakaman Margot mengisi minyak dan keluar dari bandar. Dia mencatat tempat itu di peta Google. David menyemak akaun bank Margot dan dia menyedari bahawa dia telah mendepositkan duit pelajaran piano ada 6 hari sebelum dia membuat pembayaran $2,500 kepada pengguna yang dipadamkan melalui Venmo. Dia menyemak akaun Instagramnya dan melihat seorang pengguna bernama Derek Ellis sentiasa menyiarkan komen yang tidak sesuai pada gambar anak perempuannya. Dia mencari nombornya dan bertanya kepadanya tentang keberadaannya pada malam Margot hilang. Dia cuba mengelak soalan itu, tetapi apabila David mengancam untuk melibatkan polis, dia mengakui bahawa dia berada di konsert Bieber. Detektif Vick menghantar email kepada David yang mengandungi AID palsu, mengatakan bahawa Margot bertemu dengan pemalsu pada masa yang sama dia mengeluarkan wang itu. Detektif itu bercakap dengan keselamatan di Venmo dan nampaknya dia menghantar $2,500 kepada dirinya sendiri supaya ia tidak dapat dikesan, dan mencadangkan bahawa Margot mungkin melarikan diri. David enggan menerima kemungkinan itu dan meneruskan siasatannya sendiri. Dia melalui tapak web yang paling banyak dikunjungi Margot dan menemui tapak web penstreaman yang dipanggil Ucus. Tidak mengetahui cara tapak itu berfungsi, dia mengklik pada hantaran sekarang dan akhirnya memulakan stream langsung. Sebaik sahaja dia melakukannya, pengguna yang dipanggil Fish and Chips menyertai pelakon dan meninggalkan beberapa saat kemudian. David menamatkan stream dan mula melihat melalui stream langsung Margot yang disimpan. Margot mempunyai sedikit pemerhati tetapi tetapnya adalah Fish and Chips, yang pada mulanya bertanya Pokemon kegemarannya yang dia balas dengan aksi, kerana ia boleh menghapuskan kenangan. Mereka hampir setiap hari bercakap dan Fish and Chips pernah membuka cerita tentang perjuangannya dengan wang untuk membayar bil hospital ibunya kerana dia mempunyai tumor yang teruk. Selepas itu, David mempunyai panggilan dengan detektif Vick yang menafikan mana-mana ahli Ucus mempunyai kaitan dengan kehilangan Margot, malah Fish and Chips mempunyai alibi, disahkan oleh pengurus restorannya dan rakaman CCTV. Sejurus sebelum menutup komputer Margot, David melihat gambar sebuah tasik.
Dia pergi ke Tumblr dia dan melihat satu lagi gambar tasik yang sama. Dia menemuinya di peta Google dan menyedari di mana dia berada pergi malam itu. Dia bergegas ke tasik dan memanggil detektif, tetapi dia tidur kerana jam 4 pagi. Tidak lama kemudian dia menghubunginya semula dan David menunjukkan rantai kunci Pokemon Margot yang ditemuinya di tepi tasik. Keesokan paginya kes Margot menjadi berita. Keretanya diambil dari tasik, tetapi Margot tiada di dalamnya. Orang ramai secara sukarela mencari Margot masuk hutan kerana terdapat banyak tanah untuk ditutup. Pencarian terhenti kerana berat hujan dan internet dibanjiri dengan artikel dan video tentang Margot daripada orang yang menyalahkan bapanya kerana cuai kepada rakan sekelasnya yang berpura-pura sebagai kawan baik untuk pengaruh. Kecewa dengan siaran Facebook Derek, David pergi menemuinya dan memukulnya. Ini menyebabkan Vic untuk memotongnya daripada penyiasatan. David menemui subreddit khusus untuk kes di mana sekumpulan detektif Reddit berkongsi teori mereka. Dia mencari gambar dari kereta dan dia perasan hoodie hockey finds di tempat duduk hadapan. Ini membawa David melalui sembang Margot dengannya abang. Yang mengejutkannya, Peter dan anak saudaranya diam-diam bertemu pada beberapa malam dan dia menemui beberapa mesej yang sangat mencurigakan. Dia mula menulis email kepada Vic tetapi berubah mindanya. Sebaliknya, dia pergi ke rumah abangnya dan menanam kamera. Dia kemudian mula bertanya kepada Peter tentang Margot, jenis hubungan yang mereka ada dan berapa kerap mereka akan bertemu. Terganggu, Peter menjawab bahawa itu adalah hubungan bapa saudara dan anak saudara yang biasa dan mereka tidak sering bertemu. Dia mengenepikan soalan lanjut sambil kembali untuk menghabiskan membuat teh. David tidak berhenti dan mula membaca teks mereka dengan kuat. Peter menjawab bahawa dia boleh menjelaskan tetapi David tidak mendengar dan mula memukul abangnya, menuduhnya tidak terkata. Dia tidak berhenti sehingga Peter menjerit bahawa mereka sedang menghisap periuk dan tiada apa yang hampir sama dengan andaian yang dibuat oleh abangnya. David tidak mengendahkan panggilan daripada Vic dan mendengar apa yang Peter katakan, Margot menderita. Dia perlukan untuk bercakap tentang ibunya, yang tidak pernah dilakukan oleh David. Dan itulah sebabnya dia berhenti belajar piano kerana ia mengingatkannya kepada Pam dan dia masih tidak mempunyai penutupan mengenai kehilangannya. David menyedari betapa sedikit yang dia tahu tentang anak perempuannya dan jatuh ke sofa sambil mengeluh. Dia akhirnya mengangkat panggilan detektif yang membawanya ke tanah menangis. Randy Chartoff, bekas banduan, telah memuat naik pengakuan dalam talian mengenai penderaan dan pembunuhan Margot, sebelum mengambil nyawanya sendiri. Dan itu sudah cukup untuk mengisytiharkan dia mati. David mula memuat naik gambar untuk upacara peringatan dan apabila dia selesai, halaman terima kasih muncul dengan gambar seorang wanita memegang bunga. David menyedari bahawa ia adalah wanita yang sama yang muncul di siaran langsung Margot dengan nama Fish. Dia mencari gambar profil di Google dan menjumpai sekumpulan gambar yang dia lakukan pelbagai perkara. Dia tidak menyedari bahawa Margot telah menjadi ikan keli dan wanita itu dalam gambar profil hanya seorang pelakon untuk gambar stok agak seperti Ma Boy Harold, jadi dia menjejaki nombornya dan menghubunginya. Dia kelihatan tidak tahu tentang laman web penstreaman dan semua butiran yang diduga telah diperiksa oleh detektif itu. David cuba mencapai Vic tetapi dia tidak mengangkatnya. Dia kemudian menghubungi penghantar 911 yang tidak dapat melakukannya menghubungkannya dengan Vic secara terus, namun dia memuji kesukarelawan Vic untuk kes itu. David membuat penghantar mengulangi dirinya 2 kali, kerana dia pasti Vic berkata dia telah ditugaskan untuk kes itu, tetapi penghantar itu berkata bahawa ia dilakukan secara sukarela sebaik sahaja laporan orang hilang difailkan. David melihat sekali lagi pada detektif Vic. Membuka halaman berita yang sama pada mulanya, dia perasan bahawa salah seorang bekas banduan di sebelahnya ialah Randy Chartoff, jadi dia minta disambungkan dengan timbalan sheriff. Perkara seterusnya yang kita lihat pada aliran peringatan ialah David merenung Vic semasa dia ditangkap. Apabila disoal siasat, dia menjelaskan bahawa 6 bulan lalu anaknya menemui Margot di laman web penstreaman. Dia menyukainya sejak sekolah rendah, jadi dia mencipta identiti baru dan mula bercakap dengannya. Mereka berkawan dan banyak berbual sehingga Margot menemui akaun Venmo-nya dan menghantarnya $2,500 untuk ibunya membuat bil hospital. Dia terpaksa membersihkan diri, tetapi tidak mahu melakukannya di khalayak ramai jadi dia mengikutinya malam itu ke tasik.
Ketika dia semakin tinggi, dia menaiki keretanya, dan dia panik, sebelum dia dapat menjelaskan dirinya sendiri. Dia cuba berlari dan dia secara tidak sengaja menolaknya dari tebing. Vic menganggap bahawa Margot telah mati kerana tebing itu sempit, bergerigi dan sekurang-kurangnya 50 kaki ke dasar batu dan dia tidak dapat mendengar bunyi. Jadi dia mengetuai siasatan, meyakinkan David bahawa Margot melarikan diri dan memberitahu undang-undang pasukan penguatkuasa yang zon tempat mayatnya berada telah dibersihkan. Dia masih memerlukan pengakuan, jadi dia membius bekas penipu itu, mengarahkannya membaca skrip dan menembaknya selepas itu. Kini mengetahui lokasinya, satu pasukan telah dihantar untuk mendapatkan Margot. Ternyata dia masih hidup dan pulih sepenuhnya. Beberapa lama kemudian, Margot berterusan menyegarkan permohonannya untuk konservatori muzik sambil menghantar mesej kepada bapanya. Dia telah mendapat penutupan mengenai kematian ibunya dan bersedia untuk mengambil kembali kegairahan pianonya. Bapanya sebaliknya tidak lagi berat hati untuk membesarkan Pam, dan sambil memberitahu Margot bahawa dia berbangga dengannya, dia menghantar teks yang dipadamkannya pada permulaan filem, bahawa ibunya akan berbangga juga. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.